Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan membincangkan ataupun mengurai berkenaan tajuk vertigo. Ya. Ah, Dan saya mengucapkan selamat datang kepada semua yang mengikuti program pada malam ini. Ah, Bagi mereka yang ketinggalan mengikuti live jantung, bolehlah dapatkan rakaman, ya. Pada malam ini kita ingin berkongsi berkaitan dengan vertigo. Vertigo ni dia berasal daripada bahasa Latin. Bahasa Latin tu, istilah Latin tu vertere. Jika ditranslatekan bermaksud berpusing. Ya. Orang kita, orang kampung, mana tahu istilah vertigo ni. Mereka akan menyebut perkataan apa, istilah-istilah yang biasa orang kampung. Apa dia? Orang kampung dulu dia akan sebut apa? Pening. Pening, tapi dia kalau berputar-putar, orang sebut apa? Berpuyeng. Ya, berpuyeng-puyeng. Selain berpuyeng-puyeng, apakah istilah yang biasa orang kampung gunakan? Berpuyeng, muyeng, apa lagi? Sempoyongan. Macam bahasa Jawa je. Tapi dalam DPP ada, dalam Dewan Bahasa Pustaka ada istilah tu. Walaupun istilah tu mungkin diambil daripada bahasa Jawa kot. Vertigo ni mungkin di kalangan kita menganggap penyakit, dan sebahagian anggap itu sebagai simptom. Sama ada penyakit ataupun simptom, dia punya kondisinya ialah seperti yang kita tahu, berpusing, ya, berputar, pening, double vision, dan sebagainya, macam-macam. Musing rumah. Ada istilah disebut musing rumah, ya. Wah, dunia pun bagai berputar, terbalik, ya. Seterusnya, apakah punca-punca yang menyebabkan kita mengalami vertigo? Kebanyakan kes pening, hilang keseimbangan dan vertigo banyak berpunca daripada postur kepala itu sendiri. Bayangkan kepala kita 5 kilo. Anggaran 5 kilo. Anggaran 5 kilo. Ni kepala. Ni leher. Ni leher. Bayangkanlah kalau kepalanya lari daripada track ke depan. Kepala ni berat, 5 kilo ni. Jadi tengkuk ini bekerja keras menyokong atau memegang kepala yang berat tu daripada jatuh. Oleh itu, gerakan-gerakan yang membetulkan postur kepala ni memang sangat membantu. Tetapi pada malam ini pun tidak menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan pembetulan postur ataupun pembetulan tulang belakang, sebab tajuk ini tidak menyentuh bab tulang belakang. Bagi mereka yang pernah mengikuti program Kunsenia, gerak-kun yang telah dikongsikan sangat bermanfaat untuk mereka yang mengalami masalah postur. Bila postur seimbang, insya-Allah kedudukan struktur badan kita termasuk kepala pun turut seimbang. Jadi gejala-gejala seperti vertigo, berpusing, berpinau-pinau, insya-Allah dapat dikurangkan ataupun dapat dibantulah, dapat diurus baik, ya. Kita dapat mengurus dengan baik, ya. Supaya tak jatuh, ya. Ataupun tidak muntah dan sebagainya. Yang kedua, gangguan dalam sistem vestibular periferi, iaitu sistem dalam telinga. Salah satu daripada sistem keseimbangan badan kita adalah bersumberkan organ telinga. Dan
ketiganya otak. Sistem keseimbangan dikawal oleh otak melalui cerebellum. Kalau itu ada berlaku kecederaan ataupun gangguan pada cerebellum, menyebabkan anda hilang keseimbangan. Dan juga berpunca daripada kemungkinan ubat-ubatan. Sebab ada setengah kes makan ubat, dia akan pening, berputar-putar. Kita kena maklumkan kepada doktor lah kalau misalnya kita ada mengalami masalah gejala vertigo selepas makan ubat. Ini hanya doktor saja yang mengetahui. Sekalipun anda tahu puncanya, tetapi jangan lupa kita kena merujuk juga kepada hospital ataupun doktor. Dapatkan pemeriksaan doktor, doktor pun akan scan kepala anda. Mungkin ada masalah. Banyakkannya dia orang pakai ENG ataupun MRI untuk mengenal pasti punca sebenar. Dan kita pastikan tidak meninggalkan perubatan moden. Kalau doktor misalnya bagi ubat cair darah, maka makanlah, jangan tinggalkan. Jangan lupa dapatkan nasihat dari pelbagai sumber pakar jika melibatkan prosedur perawatan yang berisiko. Anda kata ada doktor mensarankan pembedahan. Kita dapat juga sumber daripada pakar lain, ya, pakar perubatan lain. Mungkin ada solusi lain untuk membantu masalah anda. Dan anda sebagai seorang pengamal PTMK, jangan lupa anda perlu menilai indikasi dan kontraindikasi sebelum kita meneruskan rawatan. Seperti mana yang aku nyatakan, banyak masalah gejala vertigo ni berpunca daripada keseimbangan kepala. Mungkin masalah postur kepala itu sendiri. Kenapa dia tidak seimbang? Kebiasaannya kita tengok tengkuk dia. Tengkuk sengit, maka kepala pun sengit. Kalau tengkuknya hala ke depan, maka dia pun ke depan. Kalau sebelah kirinya ketat, maka dia akan memendek sebelah. Satu lagi, mungkin berpunca daripada postur badan keseluruhan. Kalau pinggul sengit, maka tulang belakang pun sengit. Cervical, di tulang belakang cervical pun sengit, kepala pun akan menyengit. Ya, bayangkanlah. Ya, bayangkan kepala kita sengit sebelah ataupun ke depan. Seperti dalam gambar ni, bertukar menjadi forward head. Menyebabkan kepalanya tergantung, tak seimbang. Itu menyebabkan juga berlaku pening dan sebagainya. Bagi mereka yang mengalami masalah keseimbangan di bahagian kepala, anda perlu urut otot-otot yang bertanda X ni. Ini adalah di bahagian sekitar tengkuk, sisi dan juga belakang. Kita kena urut, pastikan kedudukan kepala berada di kedudukan neutral. Yang pertama ialah otot sternocleidomastoid. Otot sternocleidomastoid ni ialah otot sisi. Kalau ni tertarik ke yang bahagian depan ni, tertarik ke depan, dia akan jadi macam kepala lembu. Kalau sternocleidomastoid ini sebelah sini mengetat, dia kepala kita menjadi macam angsa. Macam itu jadi angsa. Selain daripada kita urut sisi dan juga kita urut juga belakang, iaitu suboccipitals dengan occipitus. Itu penting juga, titik-titik stres, ya, sebab kat situ ada brainstem, ya. Apabila kita rasa relax kat situ, otot kita relax, tidak memberi tekanan dalam brainstem. Ya, kat situ ada, sebab situ ada saraf kranial, ya, melalui area-area di sekitarnya. Ya, tekanan di situ boleh menyebabkan gangguan juga pada saraf kranial. Apabila anda rasa dalam kepala anda berat, maka anda perlu urut trapezius. Mereka yang mengalami masalah vertigo, dia rasa kepalanya berat. Kalau sekarang ini pun, kalau anda merasa kepala anda berat, anda urut je titik situ. Kalau di sini ada simpulan, dia akan menarik kepala dan kita akan rasa berat. Dan apabila kepala anda rasa berat, anda juga kena urut kiri dan kanan untuk memastikan kedudukan berada kepala kita ni tidak terasa, kepala kita, badan kita tak terasa dengan tekanan kepala kita. Sebab kepala kita memang berat, ya, 5 kilo. Kalau dia berada dalam struktur yang neutral, kita tak rasa berat. Tetapi jika lari daripada kedudukan neutral, kita akan rasa berat 5 kilo tu. Ya. Okey, itu bila kita melibatkan masalah keseimbangan badan.
Macam mana kita nak tahu punca-punca masalah tu? Tidak lain tidak bukan kita merujuk kepada pemeriksaan doktor, ya, mungkin melalui MRI, ya. Ha, jadi kita mengurut tidak sembarangan mengurut, kita mesti merujuk kepada hasil pemeriksaan doktor. Saya assume anda memang ada kemahiran mengurut. Jadi jika tak ada kemahiran mengurut, anda urut je lembut je pakai tangan, tapak tangan, urut je di sekitar sini. Bila rasa ada ketulan, awak urut perlahan-lahan. Tidak perlu kuat, ya, tidak perlu kuat. Urutan yang Kun kongsikan, anda tidak memerlukan kekuatan. Don't kill the point. Pelan-pelan, tapi buat selalu. Esok masih ada. Tidak perlu anak-anak lunyaikan titik tu selenyit-lenyitnya pada satu sesi. Tidak ada keperluan. Ya, tidak ada keperluan. Anda ada masa lagi besok. InsyaAllah kalau umur panjang, esok boleh urut lagi. Okey, seterusnya. Selain pada masalah kesimbangan di bahagian kepala, mari kita tengok apakah punca lain yang telah Kun sebutkan tadi. Ya, apakah punca lain? Mari kita tengok. Masalah di bahagian telinga, vestibular periphery. Yang awak nampak ni macam bergelung-gelung ni dinamakan semicircular canal, iaitu sensor yang bergelung lah. Tujuannya untuk keseimbangan. Bagi mereka yang ada masalah gangguan daripada vestibular periphery yang jadi punca pada vertigo, ialah semicircular canal. Ada kristal yang ditunjukkan dalam gambar ini. Kristal tu asalnya dari ventricle, itu berdekatan dengan semicircular canal. Pun tak pasti bagaimana ia boleh terlepas daripada ventricle. Mungkin disebabkan oleh faktor penuaan ataupun disebabkan oleh berlaku kemalangan atau hentakan trauma di bahagian kepala. Tapi kalau dah masuk ke semicircular canal, akan mengganggulah keseimbangan badan akibat berlaku salah faham antara otak dengan bahagian anggota telinga. Apabila kita baring ataupun tidur, partikel dia turun ke bawah lah, macam biasalah, dia akan mendap ke bawah mengikut tarikan graviti. Apabila bangun, maka bergeraklah partikel tu di kanal tu. Otak menyangka ada berlaku pergerakan kepala, tapi sebenarnya tak ada, menyebabkan berlaku salah faham, menyebabkan kepala kita pun bercelaru, otak bercelaru. Ingatkan kepala kita berpusing sana, berpusing sini. Jadi dia try untuk menstabilkan. Jadi salah faham ini menyebabkan kepala kita lagi rasa macam berpinar-pinar, berpusing-pusing lagi. Okey, macam mana kita nak test? Ya, macam mana kita nak test? Okey, ujian vestibular ni boleh dilakukan dengan kaedah roll test. Kepala dalam keadaan baring, kepala diangkat dalam 30 darjah daripada lantai. Kemudian palingkan dia ke arah kanan. Bertahanlah selama 30 saat. Jika bola mata, ya, bergerak-gerak ke kiri ke kanan, tak terkawal, itu panggil nystagmus, ya. Hendaklah kita biarkan ya selama beberapa ketika, sampailah gerakan bola mata tu dapat diperlahankan. Kemudian dah perlahan, kemudian arahkan kepala memandang ke hadapan, relax, dan seterusnya pandang sebelah kiri. Okey, tahan dalam 30 saat. Kalau ada pergerakan mata, maka kemungkinan besar ada organ vestibular bermasalah. Biasanya nystagmus ni dia berlaku ke dua-dua belah mata. Ya, biasanya dia tak jarang berlaku di sebelah mata, tapi sering berlaku di kedua-dua belah mata. Jadi biasanya lah ya, orang yang ada masalah nystagmus ni, dia memanglah ada gangguan
penglihatan, ya, kepala pusing-pusing, simptom vertigo tu lah. Uh, Susah nak tengok dalam keadaan gelap, sensitif dengan cahaya, tu biasalah, ya. Uh, Okey, rawatannya, kalau anda pernah mengikuti program kursusnya, gerak-kun yang sampai kongsikan yang lalu, ia banyak membantu, ya, membantu untuk menangani masalah vertigo vestibular. Ataupun anda melalui kaedah Carlton-Coxie. Carlton-Coxie ni banyak di YouTube. Sebenarnya kaedah ini sebenarnya kaedah lama tau. Tahun 1945 kaedah ni sudah ada. Salah satu masalah keseimbangan badan ialah otak. Bahagian yang mengawal keseimbangan badan ialah cerebellum di bahagian belakang tu. Nampak tak dalam gambar ini? Jika ada berlaku tumor pertumbuhan, boleh menyebabkan gangguan keseimbangan badan di situ. Apabila berlaku tumor, sudah tentunya kita serahkan kepada perubatan moden, sebab kalau kita melewat-lewatkan, mungkin berlaku masalah kepada pesakit kita ataupun pelanggan kita, ataupun berlaku arteri vertebrobasilar insufficiency. Jika tak ditangani masalah ini, boleh dapat stroke ataupun dapat mild stroke lah bahagian belakang. Biasanya yang berlaku kat sini mild stroke, ya. InsyaAllah bolehlah kita rawat, tapi rawatan stroke, bukan rawatan vertigo. Satu lagi, cervicogenic juga boleh menjadi punca kepada masalah vertigo. Nanti kita akan huraikan sedikit lah. Mari kita tengok rintangan arteri vertebrobasilar, ataupun dipanggil VBI, adalah disebabkan oleh aliran darah ke bahagian belakang otak berkurangan. Salah satu puncanya ialah atherosclerosis, iaitu plak ataupun pengerasan kat dinding arteri di bahagian belakang, belakang kepala, seperti dalam gambar ni. Itu sebabnya dalam buku fundamental uroterapi pun mention tidak digalakkan mengurut kuat di bahagian cervical, di bahagian tengkuk. Walaupun kita tak merasai nadi, tetapi tekanan yang sangat kuat kadang-kadang boleh menyebabkan berlaku gangguan ataupun menyebabkan plak itu tercabut daripada dinding arteri, ataupun menyebabkan ada gangguan di situ, yang boleh menyebabkan VBI, dan bila melarat boleh jadi stroke. Saya khawatir anda tidak bernasib baik, ya, menerima pesakit yang ada atherosclerosis di situ. Bila dah jadi VBI ni, mungkin awak dapatlah keadaan seperti stroke. Mungkin sukar menelan, pening, mungkin awak ada mengalami kehilangan penglihatan, double vision, ya, pening, muntah, confused, sukar menelan, percakapan mula tak jelas. Dah ada ciri-ciri stroke kat situ dah. Kalau melarat dah jadi stroke betul. Apakah rawatannya? Awak urut titik-titik yang kun kongsikan ni. Ini adalah titik untuk meredakan ataupun untuk memastikan anda dapat mengawal simptom vertigo yang disebabkan oleh VBI tadi. Anda urut je di bahagian sini, sama ada guna akupuncture ke kemahiran anda, mungkin anda boleh bekam atau pulang titik-titik yang berkenaan di sini. BL9, GB21, GB20, GB21, GB20 ni urut melurut je. Anda jangan takut nak urut pasal situ. Urut sekitar-sekitarnya pun tak apa juga, ya, juga dapat membantu. Kun mak bagi contoh, sebab mungkin di antara anda ingin tahulah kenapa poin ni sangat penting. Membantu dalam menangani masalah vertigo. Contohnya macam BL9 tu. BL9 tu dekat situ ada, dia membantulah pada mereka yang mempunyai masalah migraine ataupun masalah kronik di bahagian tengkuk, dan dia meliputi titik kepada otot-otot trapezius, semispinalis, ya, splenius, suboccipital group, ya, occipitalis. Dia ada melalui titik yang kukongsikan tadi tu, ya. Okey, seterusnya slide seterusnya,
Cervicogenik. Cervicogenik ni apa benda? Inilah yang kalau setengah orang panggil migraine lah. Dinamakan sebagai migraine cervicogenik. Dan sakit tengkuk. Ni puncanya disebabkan oleh tulang belakang dan juga kecederaan kemalangan, macam whiplash ataupun kecederaan kemalangan tu. Contoh, kita tergantung ke depan ke belakang menyebabkan berlaku kecederaan di tengkuk. Ciri-ciri masalah ini, mungkin berlaku masalah sakit sebelah kepala, macam migraine lah, sakit sebelah kepala. Leher ni kaku, sakitnya di sekeliling mata seperti dalam gambar ni, sama, hampir sama sakitnya seperti migraine. Dia sakit semasa batuk, bersin, ya. Kadang dia sakit kepala. Bila ada pergerakan tertentu, dia sakit kepala. Jadi gejala ni hampir serupa dengan migraine, ya. Termasuklah sensitif dengan cahaya, bunyi, kabur dan juga sakit perut. Nampak tak? Ini biasanya orang yang berlaku kemalangan. Dia terjadi vertigo ni akibat hentakan, pukulan. Maka titik urutan ni sangat bagus, ya, sebab dia melibatkan bahagian tulang belakang di bahagian cervical. Maka urutlah sekitar cervical, terutamanya titik-titik yang Kun sebut ni. Kun tak sempat nak mengulas setiap titik, tetapi Kun cukuplah bagi contoh tadi, satu titik tu BL9 tu Kun dapat sumber daripada mana. Urut sekitarnya seperti yang Kun tunjuk dekat sini. Nak guna akupuncture, kalau anda menghadap akupuncture tak salah. Dan satu lagi guna IL-4, ya, urut di bahagian sisi. Ini penting, titik ni adalah titik sistem imun untuk reducekan tahap sakit anda. Ya, tahap sakit anda itu penting. Siapa yang sakit kepala ke, sakit gigi ke, sakit apa ke yang melibatkan bahagian atas terutamanya, situlah titik untuk dia merangsang, untuk mengurangkan keluhan yang dialami. Itu penting, ya. Sebab masalah migraine terutamanya, titik itu pun membantu, sangat membantu, ya. Dan masalah tulang belakang ni dia ada kaitan pula dengan keseimbangan kepala. Seperti yang aku sebut tadi, keseimbangan kepala mungkin berpunca pada tulang belakang. Maka anda boleh gabungkan titik urutan yang asal tadi, yang mula-mula tadi. Gabungkan ini. Gabungkan. Salah satu daripada masalah vertigo ialah dia akan berasa mual dan loya. Sama dengan macam migraine tu lah. Mual dan loya. Kalau awak berpusat-putar kan, berpusing-pusing pun awak boleh muntah. Ya. Jadi macam mana nak mengurangkan masalah muntah dengan loya ni? Okey, untuk pengetahuan anda, ya, kita selain pada urut, kita boleh buat terapi lah tulang belakang, ya, terapi ais ke di bahagian belakang. Contohnya, Kun ambil daripada satu buku iaitu Mari CH. Buku dia The Practice of Osteopathy, third edition. Kat sini ada halaman dia, halaman 271 hingga 272. Dia memberitahu kalau ada mual dan loya sahaja, boleh direncatkan dengan meletakkan pad ais di sepanjang T4 hingga T8. Ataupun tambahan anda urutlah sekitar sisi kanan segmen T4 dan T5. Urutlah sekitar situ. Urut sekitar T4 dan T5. Itu biasa bahagian-bahagian apa ni, organ-organ di bahagian abdomen. Kat situlah kita urut, kan. Jadi dekat perkongsian Kun tadi, Kun fokus kepada masalah keseimbangan apa tadi? Kepala. Keseimbangan struktur di bahagian kepala ni, kita ambil kira juga sendi-sendi utama bahagian kepala ni. Sendi utamanya maksudnya sendi yang besar lah, iaitu tengkuk, tengkuk dan juga rahang. Tapi cuma Kun tak ada mention macam mana nak mengurut menangani simpulan urat di TMJ, di apa ni, TMJ pula, sorry, simpulan urat di rahang, ya. Yang itu ada diajar dalam kelas simpulan urat, ya. Kelas simpulan urat dia ada menangani masalah TMJ ataupun masalah di bahagian sendi rahang. Itu tambahan lah. Ini tambahan-tambahan ni sekiranya perlu saja.
Kalau anda ada kemahiran untuk pembentukan postur tubuh, anda boleh amalkan, ya. Satu lagi yang berkaitan dengan otak, iaitu arteri, gangguan ataupun rintangan arteri vertebrobasilar, postur dengan cervicogenik sahaja. Okey, kita ambil gambar beramai-ramai. Kita ambil gambar beramai-ramai. Kita ambil gambar. Okey. Okey, satu lagi. Alah, yang lain tak ada muka, tak payah ambil lah. Kita ambil gambar yang tunjuk muka. Okey, itu sajalah perkongsianku pada malam ni. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu dengan tajuk lain yang akan ku maklumkan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kun. Terima kasih, Kun. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kun.